Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kelas biologi kita pada pagi ni, iaitu kita sambung 2.5 titik pampasan. Okey. Muka surat 52 buku teks. Okey, apa maksud titik pampasan? Dalam buku teks ni dia kata titik pampasan merupakan satu aras keamatan cahaya. Satu aras keamatan cahaya. Kita tak tahu keamatan cahaya tu waktu bila, waktu pagi ke, waktu petang ke, waktu tengah hari ke, di mana kadar fotosintesis dengan kadar respirasi tu sama. Itulah itu pada saat cahaya itulah yang dikatakan titik pampasan. Okey, sebelum saya terangkan titik pampasan, saya nak terangkan proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Okey. Jadi, saya akan tunjukkan gambar rajah ni. Kalau kita baca je memang tak faham. Saya akan tunjukkan ni dulu supaya awak faham. Okey. Tolong perhatikan gambar rajah ni. Kita perhatikan gambar rajah ni. Okey. Rajah 7.9 menunjukkan fotosintesis dan respirasi yang dijalankan oleh tumbuhan. Tumbuhan, dia buat dua proses. Fotosintesis pun buat, respirasi pun buat. Fotosintesis, beza dia, fotosintesis berlaku waktu siang. Respirasi berlaku siang dan malam. Itu beza dia. Okay, saya tulis sini. Fotosintesis berlaku pada waktu siang. Respirasi berlaku sepanjang masa lah. Sepanjang masa. Siang pun berlaku, malam pun berlaku. Saya tulis. Siang dan malam. Okey. Siang dengan malam. Respirasi tu maksudnya selagi tumbuhan tu hidup, dia akan buat respirasi lah. Kalau fotosintesis, waktu siang saja. Okey, kita tengok lah. Okay, kita tengok contoh, kita tengok gambar rajah ni. Fotosintesis dia memerlukan bahan utama dia gas karbon dioksida, air, okay, untuk dia menghasilkan dan sedikit tenaga, karbon dioksida, air, tenaga, dan juga dia akan menghasilkan glukosa. Ni glukosa. Ni glukosa. Glukosa. Yang ni gas oksigen. Gas gas oksigen. Okey, ni fotosintesis. Kan? Persamaan untuk berlakunya fotosintesis. Pada waktu siang, pada waktu siang, katalah waktu tengah hari ya. Katalah waktu tengah hari. Kita kata waktu tengah hari. Tengah hari. Panas kan? Maksudnya keamatan cahaya tinggi. Keamatan cahaya sangat tinggi. Cahaya terang sangat tengah hari. Jadi dalam daun ada sel. Kan? Dalam sel ada kloroplas. Kloroplas akan memerangkap cahaya tu lah. Dia akan perangkap cahaya tu. Maksudnya masuk dalam ni. Untuk kloroplas buat fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ni pun berlaku lah. Hasil daripada fotosintesis ni, oksigen dihasilkan. Kan? Dia ni hasilkan oksigen. Dia ni hasilkan oksigen. Tumbuhan ni, kloroplas tu hasilkan oksigen. Oksigen ni sebenarnya, dia menghasilkan oksigen dan glukosa. Okey, oksigen dan glukosa. Glukosa tu nanti kejap. Oksigen ni sebenarnya, tumbuhan tu dia tak mau buang. Dia tak akan buang. Dia akan gunakan balik oksigen ni untuk dia buat respirasi. Okey. Oksigen ni sebenarnya dia gunakan balik. Dia gunakan balik. Mana oksigen? Dia gunakan balik ni. Saya buat colour lain. Okey. Oksigen yang dihasilkan ni, dia guna balik untuk proses dia. Sebab Allah silap. Saya tersilap. Bukan kat situ.
Macam ni. Oksigen yang dia gunakan ni, oksigen yang dihasilkan masa fotosintesis akan digunakan kembali oleh mitokondria. Ni oksigen kan? Ni. Oksigen ni tumbuhan dapat mana? Tumbuhan dapat daripada kloroplas. Dia ambil. Dia ambil. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh kloroplas ni akan digunakan balik untuk tumbuhan. Dia buat respirasi. Sebab respirasi kan memerlukan oksigen. Ni glukosa. Ni glukosa. Glukosa. Oksigen ni daripada tumbuhan. Tetapi malangnya, tetapi nak kata waktu siang, fotosintesis tinggi. Respirasi agak rendah. Nampak tak? Waktu siang. Waktu tengah-tengah sangat tu, fotosintesis prosesnya banyak. Proses respirasi tu agak rendah. Akibatnya, dia kan menghasilkan oksigen dengan banyak. Oksigen yang dihasilkan ni banyak sangat. Ni banyak. Bila banyak, respirasi ni memerlukan sedikit saja oksigen. Jadi oksigen yang berlebihan tu akan dibebaskan. Jadi oksigen yang dia bebaskan keluar tu adalah oksigen yang lebih. Akan dibebaskan ke atmosfera. Kalau tak lebih, dia tak buang. Sebab apa? Sebab dia sendiri nak gunakan oksigen untuk proses respirasi. Tapi disebabkan pada waktu siang, kadar fotosintesis lagi tinggi daripada kadar respirasi, maka terdapatlah oksigen yang lebih. Yang lebih inilah dia bebaskan dan keluar melalui stoma. Faham? Maksudnya dia lebih. Okey? Okey. So masa respirasi dia gunakan balik oksigen ni. Glukosa dibakar dengan karbon oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida, air dan tenaga. Gas karbon dioksida ni, okey. Kita fokus pada gas karbon dioksida ni. Gas karbon dioksida ni dia tumbuhan tak akan buang. Okey, dia tak akan buang. Gas karbon dioksida yang dihasilkan ni, yang inilah, yang ni lah. Gas karbon dioksida ni digunakan kembali oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Dia ambil balik. Dia tak buang. Tapi disebabkan fotosintesis lagi tinggi daripada kadar respirasi, karbon dioksida yang terhasil masa respirasi ni tak cukup. Bila tak cukup, tumbuhan terpaksa ambil karbon dioksida daripada luar. Karbon dioksida. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita nampak seolah-olah fotosintesis menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Yang tu yang awak faham. Jelas tak? Okey. Ini berlaku pada waktu siang yang matahari dia terang. Cahaya dia sangat terang. Kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Okey? Saya terang lagi sekali. Ni, oksigen yang dihasilkan. Saya terang lagi sekali. Nak bagi faham Nak bagi awak faham. Okey, saya terang lagi sekali. Semasa fotosintesis kita buat pen color lain.
pen kali ni. Pen kali biru. Okay. Semasa fotosintesis, tumbuhan menghasilkan gas oksigen. Kan? Gas oksigen yang dihasilkan ini sebenarnya digunakan kembali oleh mitokondria. Ni gas oksigen ni. Dia tak buang, dia ambil. Ni saya ulang balik ni. Saya ulang balik nak bagi awak faham. Gas oksigen ni digunakan untuk proses respirasi oleh mitokondria. Okey. Tetapi gas oksigen yang dihasilkan ini adalah lebih. Dia banyak. Sedangkan respirasi agak rendah kan. Respirasi kan kurang. Respirasi proses dia kurang daripada fotosintesis kan. Jadi dia tak ambil semua gas oksigen ni sebab respirasi rendah. Jadi ada lebihan gas oksigen. Gas oksigen yang lebih ni lah yang akan dibebaskan keluar melalui stoma. Jadi kita nampak seolah-olah tumbuhan tu dia membebaskan gas oksigen. Memanglah dia bebaskan gas oksigen. Sebab gas oksigen yang dibebaskan tu gas yang lebih. Kalau tak lebih dia tak buang. So dia pun ambil lah oksigen. Oksigen ni akan bergabung dengan glukosa. Bergabung dengan glukosa. Glukosa ni datang daripada mana? Ni datang daripada sini ni. Glukosa yang dia buat masa fotosintesis tu. Glukosa yang dihasilkan masa fotosintesis tu banyak. Sedangkan yang dia perlukan ni sedikit saja. Sikit saja dia perlukan. Jadi ada tak lebihan glukosa? Adalah lebihan glukosa. Glukosa yang lebih tu dia simpan. Glukosa yang lebih dia simpan lah. So glukosa ni akan bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ni gas karbon dioksida ni. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni tumbuhan tak buang. Dia akan gunakan balik yang ni lah ya. Ni. Dia tak buang. Dia akan gunakan kembali untuk buat proses fotosintesis. Tapi malangnya gas karbon dioksida tu tak cukup. Sebab fotosintesis kan lebih tinggi daripada respirasi. Maksudnya gas karbon dioksida ni tak cukup. Nak tampung proses fotosintesis ni. Jadi, tumbuhan terpaksalah import karbon dioksida daripada luar. Ambil dari luar. Ambil dari luar. Atmosfera lah. Nampak tak? Jadi, awak nampak seolah-olah tumbuhan tadi, masa fotosintesis, dia ambil gas karbon dioksida dan dia membebaskan gas oksigen. Ini berlaku semasa keamatan cahaya matahari terang. Maksudnya ada lebih gas oksigen dan ada lebih glukosa. Jadi kita katakan tumbuhan ni berada dalam untung lah. Kita kata untung. Jadi dia, kalau awak tengok buku teks, muka surat 52, dia macam ni lah. Saya tunjukkan berajah ni pula. Okey, ni. Nampak tak? Ini adalah graf di mana fotosintesis melebihi kadar respirasi. Ni. Yang ni. Okey. Ni adalah pada keamatan cahaya yang sangat terang. Cahaya terang. Okey. Titik pampasan ni, titik kat sini ni. Titik pampasan tu adalah satu titik di mana, macam ni saya terangkan pula. Apa dia titik pampasan? Titik pampasan ni satu aras cahaya di mana kadar fotosintesis dengan kadar respirasi sama. Macam mana? Saya tunjukkan. Saya padam ini ya. Ini saya padam.
Padam. Padam semua ni. Okey. Okay, kita tengok sini. Buat colour terang sikit lah. Kat dia ni. Okey. Katalah waktu petang. Waktu petang lah. Petang lah nah. Petang. Ataupun awal pagi. Di mana cahaya tu macam tak terang sangat. Kan? Taklah terang sangat. Okey. Pada masa ni, fotosintesis sama dengan respirasi. Fotosintesis dengan respirasi tu balance. Okay, macam ni ya. Okay, fotosintesis, proses dia macam ni. Dia menghasilkan gas oksigen, betul tak? Dia hasilkan gas oksigen kan? Oksigen yang dihasilkan tu, semuanya akan diserap oleh mitokondria. Semuanya akan diserap oleh mitokondria. Ni oksigen ni. Ni oksigen ni. Ni. Takkan ada oksigen yang lebih. Nampak tak? Sebab cahaya tu macam tak terang sangat kan? Waktu pagi, waktu petang, nak petang dah tu. Di mana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Faham? Jadi oksigen yang dihasilkan masa fotosintesis tu, tumbuhan tu ambil semula untuk buat respirasi. Tak ada yang lebih. Jadi dia tak bebaskan lah oksigen sebab tak ada yang lebih. Dan glukosa yang dihasilkan ni glukosa ni pun dia gunakan balik. Dia ambil semua ni. Dia gunakan balik untuk dia buat respirasi. Ada tak glukosa yang lebih? Tak ada. Semua yang dihasilkan masa fotosintesis, glukosa tu, nanti masa nak buat respirasi, dia ambil balik, dia guna. Faham Okey. Kemudian, respirasi pun berlakulah dalam mitokondria. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan ni, memang, orang kata apa? Sesuai, memang kita kata apa? Karbon dioksida memang cukup-cukup untuk dia buat fotosintesis. Dia maksudnya ni yang karbon dioksida ni yang ni lah nah. Benda yang sama lah ni. Ni benda yang sama lah. Karbon dioksida ni dia akan serap semula. Akan digunakan semula oleh kloroplas nak buat fotosintesis. Perlu tak dia ambil daripada luar? Dia tak perlu ambil karbon dioksida daripada luar. Sebab karbon dioksida ni memang dah cukup. Tak perlu ambil daripada luar. Tak perlu. Sebab masa ni kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Jadi aras cahaya yang macam ni lah kita panggil titik pampasan. Maksudnya oksigen yang dihasilkan tu tak lebih. Dia ambil balik oksigen tu, dia gunakan untuk proses respirasi dia. Karbon dioksida yang dihasilkan masa respirasi pun digunakan balik untuk proses fotosintesis. Maksudnya dia tak ambil karbon dioksida daripada luar. Maksudnya tumbuhan tadi dalam keadaan kita kata cukup makan. Tak untung dan tak rugi. Faham Faham kan betul-betul? Jadi apa dia titik pampasan? Titik pampasan adalah satu keadaan cahaya di mana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Tak ada lebihan oksigen dan tak ada lebihan glukosa. Jelas? Nanti kalau tak faham boleh ulang balik. Dengar sampai faham. Okey. Waktu malam pula. Waktu malam. Saya padam Waktu malam. Waktu malam apa yang berlaku?
Waktu malam, malam, fotosintesis tak berlaku. Tapi respirasi berlaku. Maksudnya tak adalah proses fotosintesis ni tak berlaku. Waktu malam, ni tak berlaku. Ada tak penghasilan oksigen? Tak ada. Tak ada. Sedangkan tumbuhan tu dia buat tak respirasi? Dia buat. Kalau dia dah tak ada sumber oksigen daripada dia sendiri, apa yang tumbuhan tu perlu buat? Tumbuhan tu perlu ambil oksigen daripada luar. Oksigen yang ni, dia ambil daripada luar. Ambil dari atmosfera. Sebab dia sendiri tak boleh producekan oksigen. Sebab fotosintesis tak boleh berlaku malam. Kan? Okey. Dan tumbuhan juga akhirnya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, ni karbon dioksida ni samalah dengan ni. Karbon dioksida tu dia pakai tak untuk fotosintesis? Dia tak pakai. Sebab fotosintesis tak berlaku waktu malam. Jadi apa yang dia buat pada gas karbon dioksida tu? Dia buang. Dia bebaskan. Dibebaskan ke atmosfera. Jadi kita nampak respirasi ni adalah satu proses di mana dia ambil gas oksigen dan dia bebaskan gas karbon dioksida. Maksudnya tumbuhan tu dalam keadaan langsung tak boleh hasilkan oksigen dan langsung tak boleh hasilkan glukosa. Okey? Macam ni lah. Yang ni. Ini adalah titik pampasan. Okey, warna merah. Ni titik pampasan lah ni. Yang ni apa dia? Okey, garisan ni adalah menggambarkan di mana fotosintesis lebih rendah daripada kadar respirasi. Maksudnya respirasi lagi tinggi daripada fotosintesis. Ni graf ni macam ni. Ni titik pampasan. Maksudnya titik pampasan tu satu keadaan di mana dia tak perlu ambil daripada luar dan dia tak perlu ambil oksigen daripada luar dan dia pun tak bebaskan karbon dioksida keluar. Okey? Saya harap awak dah jelas kot. Okay, kita tengok buku teks. Dia kata apa? Apabila keamatan cahaya terus meningkat, melepasi titik pampasan, ni titik pampasan kan? Ni cahaya ni terus meningkat ni, melepasi titik pampasan. Kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Kadar fotosintesis akan, bila lepas je titik pampasan, kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera. Sebab tak cukup kan? Okey, untuk menampung keperluan semasa fotosintesis. Gas oksigen yang berlebihan pula akan dibebaskan ke atmosfera. Adalah lebihan gas oksigen tadi kan? Pada masa yang sama, kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Dan glukosa tadi dapatlah disimpan dalam bentuk kanji oleh tumbuhan. Jadi dia bolehlah simpan. Maksudnya ada untung lah. Dia buat keluar modal banyak. Katalah dia buat keluar modal RM1. Dia dapat RM10. Okey, dia berniaga. Dia gunakan modal dia RM2. Dia dapat untung RM10. Maksudnya RM2 nanti dia gunakan balik untuk modal pusingan. RM8 tadi dia untung lah kan? RM8 dia untung. Dia guna modal RM2.
bila dia jual bahan dia dapat RM10. RM10 tolak 2, RM8 kan. RM8 tu dia untung lah. RM2 tu dia guna balik untuk pusing modal. Sama lah macam ni. Maksudnya adalah glukosa yang lebih. Glukosa yang lebih tu dia bolehlah simpan dalam bentuk kanji. Dia simpan dalam bentuk jadi bunga ke, jadi buah ke, jadi umbisi ke. Faham tak? Untung bersih. Okay, maksudnya di sini ni untung bersih lah. Maksudnya untung bersih dalam glukosa. Yang ni rugi. Kalau tumbuhan tu sentiasa berada dalam keadaan gelap. Katalah siang pendek, malam panjang. Maksudnya tak produktif lah. Tak produktif. Okay. Rugi bersih dalam glukosa. Glukosa tu terpaksa digunakan dalam respirasi. Lebih cepat berbanding dengan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Maksudnya tak ada untung. Rugilah. Lama-lama pokok tu boleh mati. Kalau pokok tu sentiasa berada di bawah titik pampasan, berada di sini, lama-lama tumbuhan tu boleh mati. Okay. Kita nak yang ni. Kita nak dia melepasi titik pampasan ni. Untunglah. Sebab tu kalau kita tengok dekat Cameron Highland, waktu malam pun tumbuhan tu akan dipasangkan dengan cahaya lampu yang terang. Sebab kita nak tingkatkan proses fotosintesis. Sebab kita nak menambahkan, meningkatkan pengeluaran hasil tumbuhan, kita kena bagi dia cahaya yang lama, yang terang, supaya fotosintesis dia melebihi kadar respirasi. Bila fotosintesis melebihi kadar respirasi, ada lebihan glukosa. Okey? Ada juga lebihan oksigen. Faham? Kalau dalam titik pampasan tu maksudnya dia macam cukup-cukup makan. Nak mati pun tidak, nak hidup sangat pun tidak. Orang kata apa, sedang-sedang saja. Cukup makan je. Kan? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Macam tu lah. Okay? Saya haraplah awak jelas lah dengan penerangan saya ni. Okay. Kita tengok. Apakah yang akan berlaku? Dia tanya. Apakah yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal sama pada titik pampasan? Asyik keadaan macam tu je, cahaya malap. Nak kata terang pun tidak, nak kata gelap pun tidak, sentiasa dalam titik pampasan. Maksudnya fotosintesis dengan kadar respirasi sama. Tak untung, tak rugi. Kan? Bila kita berniaga tu, modal RM2, dapat pun RM2. Lepas tu dapat RM2 tu, beli modal lagi. Lepas tu berniaga, untung RM2. RM2 nanti guna untuk modal pula. Maksudnya, tak ke mana lah kan? Tak untung, tak rugi. Okey. Apakah yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal pada titik pampasan? Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Inilah ni. Ni yang kata titik pampasan ni. Hasil fotosintesis glukosa akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Jadi tumbuhan tu macam hidup segan mati tak maulah. Sebenarnya kadar fotosintesis mestilah melebihi kadar respirasi setiap hari. Yang tu kita nak. Kadar fotosintesis kena lebih daripada kadar respirasi. Untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan bunga, biji benih dan buah berlaku. Jadi kita kata pokok tu cepatlah mengeluarkan hasil. Cepat mengeluarkan hasil.
Ini membolehkan kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Dan glukosa yang berlebihan tu bolehlah digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan. Jadi tumbuhan tu akan cepat besar. Pada masa yang sama, gas oksigen yang berlebihan pula daripada proses ini akan dibebaskan ke persekitaran luar untuk menyokong kehidupan organisma lain. Bayangkan kalau tumbuhan tu cahaya tu sentiasa berada dalam titik pampasan, kita tak dapat oksigen. Sebab oksigen yang tumbuhan tu bebaskan, dia guna balik semua. Dia tak nak bagi kat kita lah sebab dia nak guna balik. Jadi kita tak dapat gas oksigen. Organisma boleh mati ya. Okey. Boleh fikir balik nanti lepas ni. Kita tengok side bijak fikir ni. Apakah perbezaan antara titik pampasan dalam tumbuhan yang terdedah pada cahaya dengan tumbuhan yang diletakkan di tempat teduh? Sebab tu tumbuhan pun kita jangan letak sangat di tempat teduh. Sekali-sekali kita kena dedahkan dia pada cahaya. Sebab kalau dia sentiasa berada pada tempat teduh, maksudnya dia berada dalam titik pampasan. Bila dia berada dalam titik pampasan, nak kata dia mati pun tidak, nak kata dia hidup pun tidak. Maksudnya tak mendatangkan hasil apa-apa. Ini awak fikirkanlah, bijak fikir ni. Apakah perbezaan di antara titik pampasan dalam tumbuhan yang terdedah pada cahaya matahari dengan tumbuhan yang sentiasa diletakkan di tempat teduh? Yang tu awak fikirkan. Okey, perbandingan di antara fotosintesis dengan respirasi pada tumbuhan. Okey, yang ni dia nak kita bandingkan. Okey, bezakan di antara fotosintesis dengan respirasi. Bila awak dah faham yang tadi, barulah awak boleh buat perbezaan. Kalau tidak, awak tak boleh buat perbezaan. Okey. Persamaan dia, kedua-dua proses berlaku dalam organisma hidup. Ya, betul lah. Kan, berlaku dalam organisma hidup. Kalau mati nak buat macam mana kan? Kedua-dua proses melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Gas yang terlibat adalah kedua-dua proses melibatkan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Boleh tambah satu lagi. Okey, perbezaan. Okey. Fotosintesis dengan respirasi. Okay, kita tengok lah. Apa dia? Tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Yang terlibat dengan fotosintesis ni adalah tumbuhan hijau. Bakteria fotosintetik ni bakteria yang boleh buat fotosintesis. Ada juga bakteria yang boleh buat fotosintesis. Respirasi, semua. Tumbuhan ke, haiwan ke, binatang ke, manusia ke, semua buat. Kalau fotosintesis, tumbuhan saja. Okey, jenis sel. Jenis sel berlaku dalam sel yang ada klorofil saja. Ini respirasi berlaku dalam semua sel. Semua sel, semua buat respirasi. Yang fotosintesis ni, syarat nak buat fotosintesis, sel tu kena ada kloroplas. Sel yang tak ada kloroplas, tak boleh buat fotosintesis. Jenis metabolisme. Berlakunya proses anabolisme. Anabolisme ni adalah proses mensintesis bahan. Dia buat bahan. Anabolisme ni sintesis. Maksudnya fotosintesis dia buat glukosa. Kan? Dia buat glukosa, dia hasilkan glukosa. Tapi respirasi proses yang menggunakan glukosa. Yang ni kita panggil proses katabolism. Dia pecahkan glukosa. Dia buat glukosa. Tapak berlaku fotosintesis di kloroplas. Tapak berlaku respirasi di mitokondria. Bahan tindak balas. Bahan fotosintesis lah. Kita gunakan gas karbon dioksida dengan air. Yang ni bahan dia gas oksigen dengan glukosa.
Hasil fotosintesis menghasilkan glukosa. Hasil respirasi menghasilkan apa? Respirasi. Boleh tambah sini saya rasa. Tenaga dan juga respirasi kan. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ni glukosa dengan oksigen. Tambah sikit. Oh, hasil sampingan. Oh, ada kat sini dia hasilkan. Ini hasil utama. Ni hasil utama. Ni utama. Saya tak nampak. Yang ni hasil sampingan. Ini macam tadilah. Oksigen dengan air, karbon dioksida. Air ni tak sebut pun tak apalah. Kita highlightkan yang ni je. Perubahan tenaga. Yang fotosintesis, tenaga diserap. Tenaga cahaya diserap. Tenaga cahaya diserap. Dia serap tenaga cahaya. Dia convert tenaga cahaya tu tukar jadi tenaga kimia. Tenaga kimia tu apa dia? Glukosa lah. Respirasi. Tenaga kimia iaitu glukosa ditukarkan kepada ATP. Dan tenaga haba akan terbebas. Maksudnya untuk respirasi, masa respirasi tu glukosa tu dia akan tukarkan menjadi tenaga ATP. Di samping tu dia akan membebaskan tenaga haba. Keperluan cahaya. Yang ni memerlukan cahaya, perlukan cahaya. Yang ni tak perlukan cahaya. Okey. Jadi dalam 2.5 ni sebenarnya awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan titik pampasan. Lagi sekali saya bagi tahu, titik pampasan tu sebenarnya adalah satu keadaan cahaya. Keadaan cahaya macam mana? Keadaan cahaya yang samar-samar, yang tak terang sangat. Tak panas, tak gelap. Biasanya kat petang-petang dah tu. Ataupun pagi-pagi tu, pagi-pagi sebelum matahari nak naik tu kan. Cahaya tak terang sangat. Itulah titik pampasan. Titik pampasan ni kadar fotosintesis dengan kadar respirasi adalah sama. Tu je sebenarnya. Okey?